내가 다 왔다고 말했잖아. 보고? 보고는 무슨 보고? 그거 건들면 너 죽는다. 내가 말했잖아, 건들지 말라고. 내 목소린 들리지도 않고 경고등도 꺼졌고. 이제는 어쩌냐? 살았네? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerang sedikit sinopsis tentang filem Midnight. Okey, baiklah. Pada mulanya, Dorsey sedang beraksi saat tengah malam dengan memandu van. Targetnya adalah menawarkan tumpangan. Wanita yang ia tawari menumpang dengan tegas menolak. Tetapi pada akhirnya wanita itu dibunuh. Dorsey adalah psikopat yang sangat pandai menutupi kejahatannya. Bahkan ia sendiri melaporkan ke polisi bahawa dirinya menemukan mayat perempuan yang ia bunuh. Ia adalah pembunuh yang sangat berdarah dingin yang berhasrat mencari korban. Suatu hari, aksinya yang melukai seorang perempuan bernama Seojo terlihat oleh Kyumi, iaitu seorang pekak. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran. Tanpa berfikir panjang, Dorsey keluar dari mobil untuk menyerang Kyumi saat berhadapan langsung. Dorsey sempat mengayunkan kapak dan mengacam Kyumi dengan menentak dan mengatakan, ia dibunuh oleh kamu, faham? Untungnya Seojo sempat melawan Dorsey sehingga Kyumi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya Kyumi tidak bisa menjelaskan kerana ia langsung spontan menekankan alam keamanan di sudut jalan. Tidak lama kemudian, Dorsey justru menghampiri Kyumi dengan gaya orang miskin. Kyumi tidak mengenali wajah Dorsey kerana waktu itu ia memakai topeng di wajahnya. Dorsey dan mengaku ingin mencari adiknya dan tidak bisa dihubungi. Kyumi merasa orang yang dicari oleh Dorsey itu adalah orang yang minta tolong di tengah jalan tadi. Kyumi ingin menunjukkan keberadaan Sunjung, tetapi mobil polisi datang dengan segera. Setelah itu mereka dimintai keterangan di pejabat polis. Di tempat itu Dorsey sangat mahir memanipulasi keadaannya. Dorsey sangat rapi menyamar sebagai masyarakat biasa yang sedang putus asa mencari tahu keberadaan adiknya. Bahkan polis lebih serius menghadapi laporan Dorsey untuk menimbang laporan Kyumi. Kerana Kyumi dan ibunya adalah seorang pekat sehingga sangat susah untuk berkomunikasi. Seterusnya adalah terdapat beberapa akan isi kandungan daripada filem ini. Yang pertama adalah masalah dan dilema etika. Bagi masalahnya adalah Dorsey mengalami masalah keganasan dalam keluarganya. Yang kedua adalah dilema pertama, iaitu Kyumi seorang gadis yang bisu dilema apabila ingin menjelaskan kepada orang ramai yang berada di bandar tersebut bahawa Dorsey itu adalah seorang pembunuh bersiri yang ingin membunuhnya. Dilema kedua adalah Kyumi mengalami dilema apabila melihat kesakitan Sunjung akibat siksaan Dorsey. Seterusnya terdapat 5 watak utama yang terlibat dalam filem ini. Yang pertama adalah Dorsey, iaitu seorang pembunuh bersiri dan psikopat selalu menyerang wanita atau lelaki pada waktu malam. Kedua iaitu Kyumi. Dia adalah seorang gadis yang pekat dan bisu yang bekerja di kaunselor bahasa isyarat. Yang ketiga iaitu Sunjung, adik perempuan jontak dan merupakan sasaran penculikan kedua kepada Dorsey. Yang keempat iaitu Jontak. Dia adalah abang kepada Sunjung dan juga merupakan pengawal keselamatan. Yang terakhir adalah Ji Hyeon, iaitu ibu kepada Kyumi yang juga seorang pekat dan bisu. Seterusnya, terdapat 3 pilihan watak untuk membuat keputusan. Yang pertama adalah halangan seorang anak kepada ibunya, iaitu
Koyumi cuba menghalang ibunya daripada terlibat dalam pengolakan dengan Dorsey. Yang kedua adalah membuat laporan polis, iaitu Koyumi cepat-cepat membuat laporan polis di Balai Tentang Penculikan Sonjo pada malam yang mereka berjumpa di suatu lorong gelap. Yang ketiga adalah melarikan diri daripada seorang pembunuh bersiri, iaitu Koyumi cuba untuk melarikan diri daripada Dorsey, iaitu seorang pembunuh bersiri dan psikopat yang ingin membunuhnya. Seterusnya lagi terdapat 3 nilai yang diutamakan oleh watak apabila membuat keputusan tersebut. Yang pertama iaitu kasih sayang ibu terhadap anak. Adalah ibu Koyumi berasa sedih apabila melihat anaknya menjadi mangsa pemburuan oleh pembunuh. Yang kedua adalah terdapat nilai keberanian, iaitu Koyumi sanggup menghadapi cabaran untuk melindungi Sonjo dan ibunya serta mempertaruhkan nyawa untuk mereka. Yang terakhir iaitu nilai bertanggungjawab, iaitu adalah Koyumi menyelesaikan masalah penculikan Sonjo iaitu adik perempuan kepada Jontak di balai polis. Seterusnya adalah sebab mengapa watak membuat keputusan itu adalah disebabkan watak Koyumi, iaitu dia memastikan keselamatan Sonjo terselamat daripada pembunuh bersiri. Iaitu dia berasa curiga tentang lelaki yang menolong mereka itu dan akhirnya cuba melarikan diri daripada Dorsey yang menyerangnya di rumah. Lalu dia berlari ke bandar serta terus menikam Dorsey tetapi malangnya terkena dirinya sendiri. Yang terakhir adalah dia telah membuat laporan polis dengan secepatnya, mungkin tentang penculikan Sonjo di balai polis. Seterusnya lagi terdapat 3 keputusan tersebut dikaitkan dengan teori etika yang telah dipelajari. Yang pertama iaitu teori utilitarisme, adalah keganasan Dorsey ini akan beri kesan jika pihak polis tidak bertindak tegas dalam kepada masyarakat lain. Iaitu kedua, teori kepribadian mulia moral ia adalah watak yang berani dalam menghadapi cabaran serta sanggup menolong Sonjo walaupun keadaan yang begitu sulit. Ketiga iaitu teori nilai, adalah watak berasa bertanggungjawab ke atas keselamatan dan struktur ibunya amat penting berbanding dirinya sendiri. Yang terakhir daripada isi kandungan ini adalah pendapat sama ada watak membuat keputusan itu betul atau tidak. Ini adalah keputusan yang betul. Terdapat 2. Yang pertama adalah berani dalam membuat tindakan, iaitu Koyumi seorang yang berani walaupun dia mempunyai masalah pendengaran dan bisu. Malah, dia boleh lagi mencuba menyelamatkan Sonjo daripada pembunuh bersiri itu. Yang kedua adalah bertanggungjawab dalam menyelamatkan individu. Adalah Koyumi cuba menyelamatkan ibunya daripada dibunuh oleh Dorsey, manakala dalam waktu yang sama juga Koyumi cuba memberi rancangan kepada Sonjo untuk keluar dari lorong gelap tersebut itu.